kita ambil satu watak yang tidak utama. Sebab watak tak utama ni tuan-tuan pun tak kenal sangat. So kita pilih satu watak yang tak utama. Contoh Nabi Daud alaihissalam. Cuba fokus yang dekat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu. Kalau tuan-tuan tengok Al-Baqarah nombor 1, 2, 3, 4, 5, berapa ayat Farah Allah cakap pasal Nabi Daud? Satu ayat dalam Al-Baqarah satu ayat. Satu. Satu. An-Nisa? Satu. Satu. Al-Maidah? Satu. Al-An'am? Satu. Satu. Al-Isra? Satu. Satu. Lepas tu Al-Anbiya berapa ayat? Dua. 2 ayat. An-Naml berapa ayat? Dua. 2 ayat. Maka tuan-tuan, daripada nombor 1 sampai nombor 7, Al-Baqarah sampai surah An-Naml. Surah An-Naml maksudnya tuan-tuan dah baca 2/3 Quran. Nama Nabi Daud cuma touch and go sahaja. Cuma Allah sebut, lepas tu Allah tak cerita panjang-panjang. Allah cuma sebut, lepas tu senyap. Daripada awal Al-Baqarah sampai surah An-Naml. Bila tuan-tuan buka surah Sabah, 2 ayat lagi. Tapi ada maklumat baru surah Sabah. Yang panjangnya kisah Nabi Daud dalam surah Sad. Dalam surah Sad. Soalan. Bila kita baca fokus Nabi Daud sahaja, cara Quran membina watak Nabi Daud, apa kita akan dapati? Ini apa kita akan dapati. Oh, saya patah balik ke atas. Saya takut tuan-tuan tak nampak. Farah, ada berapa petikan Quran cakap pasal Daud? Ada berapa? 9. Remember that? 9. Maka tuan-tuan tengok 9 kali Allah bina watak Daud alaihi salam. Bila tuan-tuan first time buka Quran, baca daripada awal, first time tuan-tuan akan jumpa nama Nabi Daud bila Allah sebut wa qatala Daud Jaluta, surah Al-Baqarah. Allah kata wa qatala Daud Jaluta, Daud telah membunuh Jalut. Maka tuan-tuan, gambaran yang Quran bagi tentang Nabi Daud adalah, by the way Allah tak sebut Nabi lagi pun, tentang Daud, awal-awal lagi Allah kata, Daud bunuh Jalut. Jalut yang jahat tersebut, Daud bunuh. Kesimpulan, Allah gambarkan Daud sebagai satu orang pahlawan yang berani. Itu cara Allah bagi tahu kat kita. Kalau kau nak kenal Daud, Daud tu pahlawan berani. Dia bunuh Jalut. Kemudian Allah kata, wa atahullah mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah bagi kerajaan dekat Daud alaihi salam. By the way, kalau tuan-tuan baca keseluruhan cerita ini dalam Quran, dalam Al-Baqarah, dia tentang Allah lantik Raja Talut sebagai raja. So Talut sebagai raja, habis cerita tu Daud bunuh Jalut, kemudian Daud jadi raja. Tuan-tuan jangan silap Talut, Jalut, 2 orang berbeza. Maka tuan-tuan, dalam Al-Baqarah Allah perkenalkan watak Daud sebagai satu pahlawan yang berani, kemudian jadi raja. Kemudian kita pun nak tahu juga, anak siapa Daud ni? Dia bunuh Jalut tu macam mana? Kita teringin nak tahu. Maka kita pun kata, dia ni kuat sangat ke? Kita teringin nak tahu. Allah beri dia kerajaan. Lepas tu masa dia jadi raja macam mana? Okey tak? Kita tak tahu lagi. Tuhan tak beritahu lagi. Allah ajar dia hikmah. Allah ajar dia semua benda yang dia tahu. Benda apa Allah ajar? Kita tak tahu lagi. Apa dia guna? Apa yang dia manfaatkan dengan benda yang Allah ajar? Kita tak tahu lagi. Al-Baqarah. Kali kedua kita dengar perkataan Daud, surah An-Nisa. Allah kata wa ataina Daud Zabura. Allah bagi dekat Daud kitab Zabur. Maka tuan-tuan, kita pun kata, Zabur? Daud dapat kitab Zabur? Musa dapat Taurat, kita faham. Dia Nabi penting, dia Rasul utama. Isa dapat Injil, kita faham. Sebab dia Rasul utama. Muhammad dapat Quran, kita faham. Dia watak utama. Daud watak sampingan. Kenapa Daud dapat kitab juga? Zabur. Kelebihan ni. Kita tertanya-tanya, ada apa dengan Zabur? Sebab kalau tuan-tuan study Quran, jarang Allah sebut pasal Zabur. Allah banyak cakap pasal Taurat, Injil, Quran. Taurat, Injil, Quran. Sekarang Allah bagi tahu Daud dapat Zabur. Kita tertanya-tanya, apa hebatnya Daud sampai dapat Zabur? Kemudian Allah develop lagi karakter dia. Surah Al-Ma'idah 1 ayat sahaja Allah kata Allah laknat
Nabi Daud laknat Bani Israel guna lidah dia. Maka kita pun kata, weh, Daud ni raja. Daud laknat rakyat dia sendiri. Apa rakyat dia buat? Daud ni pandai baran ke apa? Kita tak tahu. Masih tertanya-tanya. Maka kita cuba nak pasang puzzle tu, tak jumpa lagi. Dia hanya menimbulkan tanda tanya. Allah develop karakter Daud. Kita jumpa surah Al-An'am. Allah gelar Daud sebagai muhsin. Orang yang muhsin. Orang yang sentiasa enhance, menambah baik. Allah kata, wa min zurriyatihi, daripada keturunan Nuh, Daud, datang Nabi Daud dan juga nabi-nabi lain. Hujung sekali, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian Allah beri ganjaran kepada orang muhsin. Maka Nabi Daud, Allah sebut nama kat situ, Allah gelar Daud sebagai muhsin, orang yang sentiasa menambah baik. Baru Al-Maidah Allah bagi tahu dia laknat Bani Israel, sekarang Allah kata dia muhsin. Orang yang menambah baik ni duk laknat orang ke? Kita tertanya-tanya. Kemudian kita jumpa surah Al-Isra, Allah ulang balik Daud diberi kelebihan Zabur. Maka kita pun kata, dia orang muhsin. Patutlah dia dapat Zabur. Sekarang dirungkai sedikit. Dia orang muhsin. Dia pula pahlawan berani. Lepas tu dia dapat Zabur. Dah nampak sikit lah. Sikit. Kemudian, dalam surah Al-Anbiya 2 ayat, Allah perkenalkan Daud sebagai hakim yang bijak. Kemudian, ingat tadi, Al-Baqarah, Allah kata Allah ajar dia segala benda. Allah beri ilmu dan hikmah. Allah bagi apa tak tahu. Sekarang baru kita tahu. Daud diberi kelebihan untuk manipulat besi, manipulat gunung, manipulat burung dan manipulat besi. Daud boleh manipulat ketiga-tiga perkara tersebut. Boleh manipulat nak guna untuk apa? Allah tak bagi tahu lagi. Allah kata Daud boleh manipulat besi, burung, gunung. Daud guna untuk apa? Allah tak bagi tahu. Cuma tadi Allah kata Daud hakim yang bijak. Kemudian kita jumpa surah An-Naml. Allah bagi tahu kata Daud ada anak yang bijak, pewaris yang bijak. Tuan-tuan, kita tak kenal sangat pun Daud lagi. Cerita Daud buat apa pun kita tak tahu lagi. Sekadar sekarang Allah perkenalkan Daud ni macam ni. Baik, bagus. Lepas tu dapat anak yang baik pula. Raja Daud ini, sewaktu dia jadi raja, takbir macam mana pun Tuhan tak bagi tahu lagi. Tiba-tiba Allah kata dia ada pewaris yang hebat. Dan kalau tuan-tuan baca surah An-Naml, Allah cakap tentang Balqis, Nabi Sulaiman bin Daud lah. Nabi Sulaiman bin Daud. Kita kagum dengan watak Sulaiman dalam surah An-Naml. Dan Sulaiman tu anak Daud. Maka bila kita kagum dengan watak Sulaiman, sebab surah An-Naml ni panjang cakap pasal Sulaiman, dan Allah kata Sulaiman jadi macam tu hasil didikan Daud. Sebab Daud transfer, wariskan semua yang Daud ada bagi dekat Sulaiman. Maka kita tertanya-tanya, kalau anak hebat macam Sulaiman, ayah dia hebat terang mana yang boleh lahirkan anak macam Sulaiman ni? Kita tertanya-tanya. Jumpa surah Sabah, Allah bagi tahu raja yang Daud ini, pahlawan Daud ini, dia manfaatkan ilmu dan bakat dia guna gunung, besi dan burung tadi untuk perang. Surah Al-Anbiya, Allah bagi tahu dia boleh manipulat gunung, burung, besi. Guna untuk apa? Allah tak bagi tahu. Surah Sabah baru Allah bagi tahu dia guna untuk perang. Kenalah dengan watak dia masa Al-Baqarah dulu, dia pahlawan berani. Maka dia guna kemahiran dia untuk manipulat gunung, burung dan besi untuk dapat besarkan empire Israel tersebut, empire Daud tersebut. Surah Sabah baru kita tahu. Barulah kita faham pasal apa dia dapat gunung, dapat besi, dapat burung. Dan tuan-tuan, watak Daud diakhiri ceritanya dalam surah Sad. Panjang cerita Daud dalam surah Sad. Allah puji Daud dengan beberapa perkataan-perkataan yang baik. Allah panggil Daud sebagai hakim yang bijak. Maka dia besarkan anak dia jadi hakim yang lebih bijak.
Allah kenalkan Daud sebagai sentiasa kembali rujuk kepada Allah. Apa pun dia akan kaitkan dengan Allah Ta'ala balik. Daud tak take kredit. Dia tak ambil kredit. Dia sentiasa bagi kredit ke Allah Ta'ala. Sulaiman anak dia pun buat benda yang sama. Hasil didikan Daud. Kemudian Allah panggil Daud sebagai orang soleh. Anak dia pun dia bina sampai soleh. Di hujung cerita Daud baru kita faham kelebihan semua ni yang dia transfer ke anak dia. Ini watak hebat Nabi Daud alaihi salam. Dan Allah kata antaranya surah Sad, faghfarna lahu dzalik, Allah ampunkan Daud atas apa-apa kesalahan dia. Wa inna lahu indana lazulfa wa husnul ma'ab. Daud di sisi kami, di sisi Allah, kedudukan yang tinggi, sebaik-baik tempat kembali. Daud ahli syurga. Allah panggil. Tuan-tuan, Nabi Daud bukan watak utama. Tapi tuan-tuan, ini cara Allah develop karakter watak Nabi Daud dalam Quran, menimbulkan persoalan dan tanda-tanya kita. Tuan-tuan, ini menarik. Cara Allah develop watak. Allahu Akbar, Allah.